بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina maulana wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati tuan pengurus di majlis, imam muda yang baru memberi ucapan sekejap tadi, keseluruhan ahli jawatan kuasa penganjur, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur banyak-banyak hadratillah SWT dengan limpah dan pertolongannya kita dapat berada di atas padang yang begini luas pada malam ini dalam sesi kuliah maghrib. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini akan dicatat sebagai suatu amal soleh di dalam buku catatan amal kita. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Azim, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an lan yahur. Al-ayah artinya, maka barang siapa yang diberikan surat tang amal daripada tangan kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah, dan dia akan memberitahu berita gembira itu kepada sanak saudaranya. Dan ada pun siapa yang diberi surat tang amal daripada belakangnya, maka dia akan menyeru dengan kebinasaan, kerana dia akan diazab di dalam api neraka. Dahulu dia di dalam dunia lupa kepada akhirat, hanya bergembira berseronok dengan sanak saudara semata-mata. Padahal dia lupa dia akan dibangkit untuk dibicarakan di hadapan Allah di mahkamah Rabbul Jalil. Alhamdulillah, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberi keizinan untuk berada bersama dengan hadirin hadirat sekalian, dan memohon maaf kerana sedikit terlewat. Sepatutnya sampai pukul 8, salah jangkaan. Ingat ke dekat? Jauh juga. Tapi bila tengok orang ramai gini rasa seronok.
Kita ingat ada dalam 500-600 orang. Rupanya sampai 20,000 rasa ni kalau banyak ni. Mana? Ke tak siapa? Hebat juga orang Perak ni. Jadi kita berkumpul di sini bukan kita nak mengaji, bukan kita tak pandai, dan saya mari sini bukan nak mengajar. Bukan makna saya duduk depan ni saya lebih pandai daripada hadirin hadirat sekalian. Semua kita nak berkongsi dalam satu majlis ilmu ataupun majlis ceramah agama. Kerana inilah bekal saham kita untuk kita meneruskan kehidupan kita dalam dunia hak penuh dengan pancaroba. Dalam ayat tadi Allah ceritakan bahawasanya di akhirat kita akan dapat buku report card. Kalau kita sekolah, cikgu bagi buku report, buku laporan. Masa kita sekolah, laporan pelajaran kita ditulis dalam satu buku. Kemudian buku tu akan diserah kepada murid-murid. Murid-murid pun serah ke ibu bapa suruh sign. Jadi kalau hak lulus, cermelang, hak molek ditunjuk ke mak ayah dia. Kalau hak merah hak belaka dia tak tunjuk, dia sign sendiri. Dia tengok sign ayah dia, dia puas, dia tiru sign. Kerana dia takut ayah dia pukul dia, marah dia. Maka begitulah kita di hari kiamat kat gini ada buku belaka. Sekarang ni pun ada dah buku tapi tak serah lagi. Bila pakat serahnya hari akhirat kat gini. Batu dalam ayat Quran, dalam hadis ada sebut bahawasanya tiap-tiap amalan kita ditulis dalam satu buku. Dan buku tu akan ditunjuk kepada kita untuk dibicarakan di hari kiamat. Perbicaraan yang Allah sendiri akan jadi hakim. Tidak ada lagi penipuan dalam pembicaraan. Kalau atas dunia ni kadang-kadang betul, kadang-kadang ngaruk je. Kerana hakim tu manusia. Dia boleh jadi adil, dia boleh jadi pelawak. Adapun di akhirat Allah sendiri menjadi hakim dan laporan akan dibaca supaya kita dengar apa hak kita buat. Kalau buat molek dibaca, masa tu kita seronok. Oh, moleknya semayang, zakat, puasa, haji, buat masjid. Tapi kalau hak tak molek, beralah muka tuang punya buku. Si pulang bin si pulang roboh masjid. Si pulang bin si pulang pergi haji 3 kali. Tapi masih lagi menentang ulama-ulama untuk menegakkan negara Islam. Malu ayah haji. Jadi kalau kita tak embuh faham tak? Tak embuh? Tak faham? Tak embuh ni tak mau. Kerana panggil tak embuh. Munak tak tak embuh. Tak embuh tu tak nak. Kalau kita tak embuh, hak uduh-uduh kita buat ni dibaca semula di akhirat, kita kena padang. Macam kita, anak kita pergi sekolah, dia kena ada pemadang. Orang Terengganu panggil roba. Dia panggil pemadam. Kalau kita pergi di Terengganu, budak-budak dia nak makcik beli pemadam. Mu anak siapa pemadam? Sini orang tak panggil pemadam, tambah juga. Sini roba. Terengganu panggil roba. Padang supaya hak salah-salah tu dia padang. Pasal dia jawab periksa salah. 8 campur 8, 60. Patut 16, 60 dia pun padang. Dia tulis balik 16, senang. Nampak? Maka kita boleh juga padang. Kita ada juga, iaitu taubat. Siapa yang taubat daripada dosa dia, maka akan dipadang catatan amalan jahat dalam buku. Untungnya. Kalau tidak, akan dipadam di akhirat nanti. Kerana tiap-tiap orang beriman
dicipta oleh Allah baginya syurga, dan orang kafir Allah cipta neraka. Maka orang beriman yang melakukan dosa, dia ada dua pilihan. Sama ada sekarang ni dia padang dulu dosa dia dengan taubat, ataupun dia mati tanpa taubat, dipadamkan di akhirat. Di akhirat padang lagu mana? Dibakar dalam api neraka. Baru tanggal dosa dia. Kerana dia orang beriman, tempatnya syurga. Nak masuk syurga tak boleh, ada dosa, kotor. Syurga tak terima barang kotor, maka mesti dibersihkan dulu dengan api. Maka dibakar orang beriman dalam api, bukan kerana nak azab, kerana nak tanggalkan dosanya. Kerana tempatnya bukan neraka, tempatnya adalah syurga. Dah kita tahan tak kalau bakar dalam neraka? Anggap-anggap kalau 5 tahun boleh tak duduk dalam api? Boleh tak? Tak sanggup. Pasal ada orang dia cakap, dia kata tak apa, kita orang Islam dah, kalau kita berjudi, minum arak, betul lah kita masuk neraka, tapi akhirnya kita masuk syurga juga. Kita masuk neraka tak lama ada, dalam 40,000 tahun. Lepas tu kita keluar juga. Aduh, sedap gamak 40,000 tahun. Mutera duduk atas ezah Honda Kak dulu. Faham? Mustaq motor Honda Kak atau Hayabusa. Faham? Honda Kak 70cc tu. Perih 5 minit, biar berasak ezah, selok kain, buang seluar dalam, duduk. Jangan 5 tahun, 5 saat sudah dengan ezah-ezah wak pergi ke hospital. Faham? Tu nak 5 saat sahaja baru ezah Honda Kak 70cc, belum 1000cc, belum lagi api neraka 70 kali ganda. Walhasilnya kita banyak dosa, tapi kita tambah masuk neraka. Maka taubat cukup mudah. Taubat dalam agama Kristian kena pergi gereja, kena jumpa padri. Padri kata, saya wakil Tuhan, awak taubat direct tak boleh, saya tolong khabar ke Tuhan. Dalam Islam mudah taubat. Tak, duduk di mana-mana saja boleh. Rasa kesal di dalam hati dan berazam tak boleh buat dah, maka Allah akan padam dosanya. Tidak ada dosa langsung. At-taibu ani zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat dari dosanya sama seperti orang yang tidak ada dosa sedikit pun. Tak payah pakai serban nak taubat, pakai topi sudu boleh. Tak payah pakai jubah nak taubat, pakai jaket boleh, belakang tulis Ducati. Tak payah pakai maknanya kain plekat nak taubat, seluar jin boleh, cap korok. Nampak? Bertaubat pada Allah bukan perbuatan zahir. Kita berhenti buat dosa dan dalam hati rasa sesal tak nak buat dah, maka Allah akan padamkan dosa kita. Bila Allah padam, tak ada dalam buku di akhirat nanti, hanya Allah yang tahu. Salahnya kita kena tahu tujuan apa kita dicipta oleh Allah. Sejarah diri kita ni kena belajar, kena tahu, tak banyak pun sedikit. Kita duk sibuk belajar sejarah lain, bukan salah, tapi kita lupa belajar sejarah diri kita. Kita ni keturunan siapa? Apa tujuan Tuhan cipta kita? Dan siapa di dunia ni Tuhan suruh buat apa? Kena tahu lah. Untuk kita tahu dan kita berjalan dengan betul, maka diturunkan kitab, namanya Al-Quran. Kita tak reti Quran, ulama tolong baca. Ada kuliah tafsir, ada tazkirah, ada ceramah, pergi dengar je. Barulah jadi sempurna. Kerana kitab adalah panduan atau buku menu supaya sempurna hidup manusia. Begitu jugalah kalau kita beli barang-barang, beli tali basing, beli radio, beli benda lagi, beli kipas angin, mesinnya, enjin gaji, dia ada bagi buku menu. Ada tak? Buku tu kitab lah, supaya kita baca dulu sebelum kita pasang alat tu. Kalau beli tali bising 28 inci, dia bagi tak buku? Bagilah, supaya kita baca tengok
nak power buka kat mana, hak ni nak buat lagu mana. Bila kita baca, maka kita buat molek tak? Molek lah. Faham? Jepun reti manusia mesti ada buku panduan. Maka semua alat-alat produk-produk Jepun dia ada buku. Telefon kita beli dalam kotak dia ada buku. Dia bagi buku, melainkan hak second hand. Faham? Buku tu kita baca macam mana nak buat mesej, macam mana nak padang mesej, macam mana nak buat gini, tulisan nak bagi besar. Ada tak? Padahal Jepun tu kafir. Faham? Dia tahu hidup manusia apa jua kena ada buku panduan. Maka Allah pun turunkan kitab Al-Quran. Kerana Allah maha bijaksana supaya kita ikut buku tu dalam hidup kita. Faham tak? Masalahnya buku kipas angin kita ikut, buku motor ikut, buku JPJ ikut, buku tali besen ikut, buku Quran tak mau ikut. Nah, orang kata ni tak betul ni, Quran kata lain, tak boleh buat begini. Ni tak boleh ikut dah Quran tu, pesen lama. Kita percaya sudah daripada Allah, tapi kita tak boleh ikut, kita kena ikut orang ramai juga. Hodoh. Pandai pada tu hang lah pula dia. Ramai ada orang cakap gitu. Ini masalah. Dia rasa hukum dalam Quran tu tidak sesuai sekarang, bermakna dia bijak daripada Allah. Padahal nyawa dia Allah yang beri. Tapi bahasa bodoh, tak tahu, dia ingat nyawa tu pak dia yang beri. Dia ingat nyawa tu mak dia yang beri. Nyawa tu Allah beri. Dia hirup udara, oksigen ni Allah yang punya, bukan tok dia punya. Makanan yang masuk dalam mulut Allah sedia daripada azali, bukan pak saudara dia siap. Tapi dia tak sedar. Faham? Bila hak Allah, tak boleh ikut. Bila hak manusia, boleh ikut. Itulah orang-orang yang hijab daripada Allah di akhir zaman. Manusia hari ni kalau hak bab agama dia tak mau ikut ulama. Tapi hak bab dunia dia ikut. Kalau rumah dia seming pecah, dia panggil tukang seming ke tukang paip. Tahu tak seming benda? Simen. Tak sedap sebut simen, seming. Seming baru betul. Pasal apa kalau seming dia pecah dia tak panggil tukang baik? Pasal dia otak ada. Ni yang pandai baiki tukang seming. Kalau aku pergi panggil tukang baik, aku bodoh. Maka orang tukang seming pun kata gini, Haji, kena beli seming 5 beg, pasir 1 bank. Dia lawan tak tukang? Okey, beres bawah. Faham? Atak pula bocor, pecah. Dia panggil tukang atak ke panggil tukang paip? Tukang atak. Pasal dia bukan lembu. Dia panggil tukang atak mari, Haji, kena beli atak hak 7 kaki 5 keping, hak 5 kaki 6 keping. Dia kata, tak mau ikut Haji. Dia akan ikut tukang atak. Pasal dia tahu orang tu pandai baiki atak. Dia tak lawan. Dia pergi hospital pula, jumpa doktor kata, gua mana? Sakit apa? Malam-malam dada berasa gesek dada, lepas tu berasa sengal-sengal lutut. Doktor kata gini kena buat begini, lepas tu obatnya kena ambil begini, kena makan begini. Dia lawang doktor. Dia ikut. Faham? Kereta dia pula rosak, bunyi gedang-gedang dalam anjing. Siapa komen kata, ini bukan masalah piston, ni mungkin skru pelik masuk dalam blok. Faham? Dia lawan tak? Pasal dia tahu dah tu pemain kereta, dia akan taat. Cuma saja manusia tidak akan taat, ulama dia tak akan taat. Faham? Ulama tegar dia, ini rosak akidah. Lawan. Ulama kata ni haram. Tak boleh. Hak lain semua dia ikut. Doktor dia ikut, tukang paip dia ikut, tukang seming dia ikut, pemain motor dia ikut, pemain kereta dia ikut, pemain jet ski dia ikut. Dia pergi kedai cermin mata, cermin kata, Haji tak boleh dah pakai power 100, kena pakai 150. Dia lawan tak?
Tak, dia tahu orang tu pakar tentang mata. Tapi bab akidah dia akan lawan ulama. Bab halal haram dia akan lawan ulama. Inilah manusia-manusia munafik yang durjana di akhir zaman. Mengaku Islam tapi hak akhirat tak mau ikut ulama. Hak dunia ikut dunia. Nah, ni tok sibuk raya sangat baru ni. Duk sibuk beraya. Padahal dia tak mau ikut Islam. Orang kata hukum Islam boleh buat tak? Tak sesuai. Dah mau pergi raya buat benda. Raya ni hak siapa? Hak Allah Ta'ala. Dah hukum hak Allah agak. Bumi hak Allah. Langit hak Allah. Dah mau kata hukum Allah tak sesuai. Jangan raya lah. Betul? Betul tak? Bukan marah. Lapar perut. Dia faham sikit. Nah, kita hak Allah tak sesuai. Hak Allah tak sesuai. Hak manusia molek. Hak manusia molek. Hak orang putih beres apa? Hak Jepun beres. Hak hukum Allah tak boleh, tak boleh. Tak apa comel, tak molek, tak molek. Kepala hontak hang tak molek. Faham? Kita tegur ni sebab dang kita mati balik awal. Marabbuka? Siapa Tuhan kamu? Nak jawab gua ni? Nak jawab macam atas dunia semua orang boleh jawab. Nak pergi tanya budak-budak tengah hidugang. Siapa Tuhan kamu? Allah. Betul tak? Dia boleh jawab. Akhirat bukan jawab dengan mulut. Siapa yang hanya membesarkan Allah, makhluk kecil, maka dia akan jawab Allahu Rabbi. Siapa yang membesarkan makhluk, Allah itu kecil, dia tak akan dapat jawab Allahu Rabbi. Sebab tu Allah ajar kita dengan semayang. Awal bangun pagi, sebut dulu Allahu Akbar. Allah yang maha besar, yang lain kecil belaka. Kerajaan Rusia kecil, kerajaan Amerika kecil, kerajaan Rusia kecil, kerajaan Malaysia itu tak ada nama tu, kerajaan Perancis kecil. Tu tujuan takbir subuh. Faham lagi? Maka kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangun keluar daripada tika semayang, semuanya kecil belaka, yang besar hanya Allah. Ngindok. Kalau hukum Allah dalih tak sesuai lah, begitulah, beginilah, tidak relevan lah, beginilah, begitu, begini. Tak. Padahal dia itu Allah yang cipta. Ingat. Nah, kita akan jawab lagi. Orang lain tak boleh tolong jawab. Nak. Dalam kubur kita jawab lagi. Letak mayat dalam kubur dia tanya. Mari dah. Mu hari tu dak. Mu kata hukum Allah tak sesuai. Mu mayat au. Mayat kata, bukan kita. Kita ikut bos kita je. Bos kita suruh kata gitu, kita kata attack. Boh tak boh ngeboh boh nak katok lagi. Jangan main-main. Nak. Hidup dunia ni medan peperiksaan. Supaya kita cari banyak-banyak bekal, supaya dapat kita jawab di dalam kubur lagi. Tak ada orang boleh tanya jawab ke kita. Dak pah balik awal. Kalau nak ambil driving school, beli buku JPJ RM5.50. Ngapa malam-malam ni? Gambar tengkorak ada hantu. Line 2 tak boleh potong. Bengkang-bengkok ada ular. Faham? Pasal apa? Esok test dengan JPJ, takut tak lulus. Kalau kita tak lulus test driving school, boleh tak test minggu depan pula? Boleh, tak ada masalah pun. Nak, tapi bersungguh kerana takut tak lulus. Test dulu wak nombor 8 rumah esok nak test ni kat driving school, wak nombor 8 dulu, pusing telaga. Dalam kapung. Takut tak pas. Padahal tak pas boleh ambil pula test card lain 20 ya ke apa ya? Kalau kita ambil test card nak test sekali lagi berapa ya? 20. Tu set tak pah tu. Faham tak? RM20 boleh ambil pula, tak ada masalah. Tak pah pula, bayar 20 lagi, tak ada masalah. Dalam kubur tak pah, balik awal.
Banyak kata dah kita tak pandai jawab, kita nak hidup semula boleh tak? Kalau kita hidup semula kita pergi lah surah sejik, kita nak ngaji lah. Mereka kata banyak cantik. Bila mati manusia, Rabbirji'uni, dia kata wahai Tuhanku hidupkan aku semula la'alli a'malu salihan fima taraktu. Boleh tak mu hidupkan aku semula, aku nak buat amal soleh dah. Tak boleh. Kita masuk dalam kereta driving school, orang pesan ingat kalau JPJ masuk kat gini nak teh, beri salam dulu. Oh, jangan lupa beri salam. Good morning, tak main. Salam mana? Assalamualaikum. Ada kan orang ajak? Nak cara nak teh? Kan JPJ masuk dalam kereta kan? Nak beri salam. Assalamualaikum. Nak jangan tak ingat dah beri salam kan tak pas kan? Lepas tu tarik tali pinggang keledar. Kemudian tanya dia dulu, boleh kita mula? Jangan start jalan lalu. Faham? Dia kata boleh. Dia kata start enjin, baru kita start. Nah, hafal molek takut dok lulu. Padahal tak ada hal pun. JPJ masuk kita tak beri salam. Assalamualaikum tak apa. Salam satu Malaysia. Faham tak? JPJ kata, "Ai, mari dua ni." Tak apa lagi. Faham? Kita tarik tali pinggang, syak kita belik atas tekuk JPJ. 2 kali lilit masuk sini. Jelek JPJ. Lulu tak? Dok lulu tak apa boh, RM20. Bulan depan ambil pula. Betul tak? Tak ada masalah. Balik masa dok lulu tu boleh makan nasi tak? Boleh. Makan mi goreng, rasa mi goreng ke rasa sekeru? Rasa mi goreng juga. Mari pula bulan depan sekali lagi JPJ kata, ni dulu yang pada. Faham tak? Muak sekali lagi kau tombok mu kata. Kita pun tarik tali pinggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faham tak? Tarik tali pinggang molek, JPJ kata, kali ni molek tu, hari tu dulu muka yang mabuk dah ketung. Nah. Boleh jalan? Boleh jalan. Bila kita nak jalan, dia suruh jalan, kita gostang. Faham? Biar masuk dalam parit. Lulu tak? Tak. Minggu depan pula test kad sekali lagi RM20. Tak ada masalah. Kita balik makan mi kari, mesti rasa mi kari, tak rasa buluh rendang dengan air cuka. Faham tak? Tak ada masalah. Bulan depan masuk pula dalam kereta, wi salam molek, masuk gear depan molek, tapi kita angkat kaki, kita kepik kepala JPJ gitu. Smack down. Faham? Memang dok dulu pula dia kata gila babi budak ni. Dok dah. Tak apalah, 4 kali tak pas boleh ambil pula. Betul tak? Tak ada masalah. Dalam kubur tak pas balik awal. Faham? Mari muka nakir. Bukan mu itu kata hudud tak sesuai. Hudud tu rekaan ahli fiqh, bukan hang. Cik tak kata tapi memang cik kata. Faham tak? Sebab itulah apa saja kita duduk nak bergembira-gembira lah, nak bersokang-bersokang lah, nak minat, nak hobi, tak ada masalah. Faham? Tapi satu je, agama tetap bersama dengan para rasul dan para ulama. Tak boleh lain daripada dia. Hak lain tak apa lain. Faham? Hobi tak ada masalah. Tak, macam di rumah tu anak minat benda, minat main basikal fiksi. Tak, ayah minat basikal racing, mountain bike. Toki minat superbike. Dosa tak? Tak ada masalah. Hobi yang berlainan. Tak? Warna pula, anak minat warna coklat, ayah minat warna hijau, mak minat warna bukan biru, warna pink. Pink tak ada masalah. Hijau, pink, nak coklat tak ada masalah. Waktu tak ada hal. Kok pandamu nak ayah pula kalau naik kereta dia minat maknanya bawa slow, anak minat bawa laju, mak minat naik saja, tak minat bawa steering. Faham? Tak ada masalah. Agama biar sama. Faham? Hak tu tak boleh lari. Hobi tak ada masalah. Dah.
hiburan, anak minat lagu slow rock. Nah, mak minat lagu zaping. Ayah minat lagu apa benda ni, dandu. Nah, Toki boleh tahan sikit minat thrash metal. Nah, tak ada masalah lagi, tak rosak lagi akidah. Agama biar sama dengan hak Rasul bawa. Taraktu fikum amraini, aku tinggal dua benda. Lan tadillu, kamu tidak akan sesat. Ma tamassaktum bihima, selama kerana kamu pegang dengan dua benda ini, kitab Allah wa sunnata nabiyyi au kama qala. Quran dengan hadis. Nabi wafat, tinggal para sahabat. Sahabat wafat, diambil ilmu-ilmunya oleh para pengumpul hadis dan seumpama. Lalu dikupas, diolah, dihuraikan oleh ulama-ulama mujtahid. Simpan dalam kitab-kitab. Ustaz-ustaz kita masuk kampung, masuk bandar, ajar kita. Hak tu kita pegang kemah keming molek. Dalam bab agama, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang hati manusia itu sentiasa berpusing-pusing, maka yang bab lain tak apa kita pusing. Bab agama biar kemah sentiasa sampai mati. Dulu kita minat nasi lemak, sekarang minat nasi minyak, tak ada masalah. Dulu minat ikan pating, sekarang minat ikan paus, tak ada masalah. Dulu minat sambal belacang, leni tengok pun beci, minat poyok pula, tak ada masalah. Dulu minat buah rambutan, leni makan strawberry semua, tak ada masalah. Tapi dulu Islam, sekarang Islam selamanya, dan kita akan mati atas agama Islam dulu, kini dan selamanya. Yesterday, today and tomorrow. Kita nak sebut gini kerana di zaman ini orang yang mengaku Islam lah yang lawang Islam, yang tak suka ke pondok, tak suka ke madrasah, tak suka mak tahfiz, tak suka tengok orang pakai serban, tak suka tengok orang pakai piyah, tak suka tengok orang pakai jubah, tak suka kuliah, tak berahi kepada ceramah agama, padahal dia orang Islam. Tu yang menentang gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia, orang Islam. Di Mesir yang menentang gerakan Ikhwan Muslimin, nak menegakkan negara Islam, adalah orang Islam. Di Palestin, orang yang Islam menentang perjuangan umat Islam. Di Syria, orang Islam membunuh orang Islam. Di mana saja di negeri kita yang kata hudud tidak sesuai, orang Melayu ke Yahudi? Melayu, Islam. Yang kata undang-undang Al-Quran sudah ketinggalan zaman, orang Perak, orang Selangor, orang Terengganu, orang Kelantan, bukan orang Israel. Kalau orang Israel kata boleh tahan kira, tak, orang Malaysia. Ini masalah. Orang yang sama yang akan pergi ke Mekah menunaikan fardu haji. Nak pergi Mekah tu buat benda, siapa suruh? Allah suruh. Dah hukum hudud siapa punya? Allah punya. Dia lawan hukum hudud, kemudian dibuat haji di Mekah. Pening ke apa ni? Patut dah mau menentang hukum Islam, dah payah pergi Mekah, pergi New York. Betul tak? Jadi pening kita tak nak mikir kerana dia menentang perjuangan Islam, menentang gerakan-gerakan ulama, tidak suka kepada ceramah agama, tapi buat haji. Haji tu hak Allah, ceramah hak Allah, hadis hak Allah, hudud hak Allah, kisah hak Allah, semua hak Allah. Tapi ni gi baling tu dalam jamrah tu isyarat kita musuh kepada syaitan. Syaitan ni apa? Syaitan ni disuruh buat benda hak tak molek. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan. Hei orang beriman, aku nak khabar dengar molek. Judi, arak, tenung, nasib, berhala adalah kerja kata amalan syaitan. Fajtanibuh, maka hendaklah kamu tinggal. La'allakum tuflihun, garanti kamu berjaya dan mendapat kemenangan. Nah, maka arak dan judi kita cegah, jangan beriada di dalam negara kita. Orang nak kapi nak minum, hak tu hal dia. Ni kita pergi buat kilang pula.
Ada kilang arak dah pula. Padahal ayat suruh tolak dan buang arak ni 1400 tahun dah. Kita ni ada kilang arak pula dalam negara kita. Ini masalah. Jadi bagi pemimpin-pemimpin yang bernama kerajaan, harap-harap bertaubat dan kembali ke pakal jalan. Faham tak? Sebab mu akan ditanya, mu kah yang membenarkan kilang arak dibina di dalam negeri mu? Sudah kerja kita. Nak jawab kau mana? Faham? Mu kah yang membenarkan kasino ada dalam negeri mu? Nak? Mu jawab kat kita. Kita kena marah, kena benci, kena tinggal. Barulah kita tanda kita memusuhi syaitan. Dan bila kita pergi buat haji, kita baling dalam jamrah, isyarat kita ni adalah musuh syaitan. Apa jua kerja syaitan, kami adalah akan menentang sampai bila-bila. Tapi tidak sedar, dia pergi baling sampai penuh kocek kutik batu ni. Kutik batu di Muzdalifah sampai penuh kocek. Faham? Haji ambil lebih sikit, lagi baling tak masuk kan? Nak, 2 kocek gitu jalan. Bang nak baling. Padahal di kampung, di negara dia, di tanah air dia, dia bersama dengan golongan sekular yang menentang gerakan Islam. Pasal dia di dalam tanah air dia sebelum pergi Mekah, dia tidak suka kepada hukum Allah. Dia membenarkan, maknanya pemerintah yang melihat keuntungan daripada judi dan arak untuk sebagai kemenangan atau keuntungan yang bangsa duniawi. Dia pergi dinung, dia pergi baling setan. Setan kata, "Hoi, mu baling aku, mu setan kau." Patut haji tu duduk dalam jamrah ramai-ramai, biar orang lain baling. Nak masa nak kutip batu, Tok Syekh kata, "Dak kutip batu je." "Dak kutip." "Dia tak mau melontar." "Dak." "Dak batu ke mana?" Tak payah kan kita masa di Malaysia itu kita menentang ulama. Jadi takkan kita melontar, kita duduk dalam jamrah ramai-ramai, biar orang lontar kita pula. Ini simbolik, biar faham sikit. Bukan nak marah mugi haji, faham? Tapi biar faham kerja-kerja haji itu simbolik supaya kita amalkan. Batu kita khabar mula dengan semayang Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Nah, bila Allah maha besar, tiada lagi kita takut selain daripada Allah. Nak takut benda ke orang? Orang yang kita takut tu mati tak? Tak mati tak? Orang besar mana tak mati? Pakak benda tak mati, cakap apa? Ada pakak tak mati? Ada. Yang tak mati Allah, hayyun la yamut, hidup tidak akan mati. Tok guru silat mati tak? Mati. Taekwondo black belt 3 lain. Bukan marah. Mati belaka. Nah, silat gayung, silat licah, mahal guru, tuan guru, ustaz, tok guru mati tak? Mati belaka. Bila mati gerak. Orang yang paling gagah sekali di Malaysia, tukang mandi mayat. Dia mari je, tok guru silat tak lawan sikit. Betul tak? Tok guru silat duduk atas grand, mari tukang mandi, mana tok guru? Tu. Gua ni tak lawan. Dah waktu baik kuda, mana kuda? Mana ke kuda? Kerih orang cabu, boh di dera. Saping orang buang. Terkolok tok guru panglima orang buang. Betul tak? Telanjang bogel guru silat. Masih dia hidup jangan tok guru silat hak hebat, misal je macam tanduk khubar. Misal. Faham? Kalau orang tengah gayung, tengah bersilat lah, teng, dia lalu je nak pergi minum air kedai. Orang tengok dia lalu, orang berhenti tiup sunat gayung. Betul tak? Kerana hormat tok guru besar. Kalau kelas anak murid lalu, orang tak berhenti gayung. Tapi kalau tok guru hebat, orang akan berhenti tiup sunat kerana meraihkan tuan guru yang hebat. Nak? Masih hidup jangan. Dia boleh jalan ke atas daun pisang. Tik. Pak pergi mau JKK. Pak. 3 orang nak bahang dia. 10 rebah. Faham tak? Tu orang hebat. 10 tak boleh lawan. Tapi
Mari malakul maut yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kerah tok guru gayung. Tukang mandi kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Kita Pak Mak mandi mayat tok guru. Mana tok guru? Tu asal gerai. Dah mana kerih tok guru? Mana pending? Mana bitang ninja dah? Dak gerak dah, sudah mati. Faham? Mari tukang mandi jolok hidung tok guru. Jolok hidung, jolok punggung. Basuh Angry Bird. Betul tak? Lawan tak? Tak lawan. Tapi tok guru masa hidup, Allah jangan main aikido, karate do remi. Banyak. Taekwondo saja 3 pingat mah. Faham? Karate 2 pingat mah dan 3 kali Johan. Pertandingan antara planet bumi dengan mareh. Oh Pak. Mari tukang mandi mayat dak gerak pun. Hok pingat emas ke pingat gasa dak gerak. Jiru air tamuka dak kata apa. Oh masa hidup jangan main. Black Bear ambil di Jepun. Bukan ambil di Ipoh, ambil di Jepun Black Bear. Jepun sendiri beri. Faham? Masih minum air lalat main tu. Takak gitu lalat. Oh tu. Boleh takak ngejari lalat. Faham? Tapi bila mati dak gerak. Orang jiru gini paling gini paling gini. Cabut lanjang bulat dak kata apa. Jiru hantar muka, jiru hantar punggung, pusing belakang, buku pula dengan kain kapang. Senyap tok guru. Betul tak? Ha dah. Lebih benda. Dah kita nak takut benda. Ketua polis Amerika mati tak? Ketua polis Cina mati tak? Ketua polis negara mati tak? Ha. Dah kalau ketua polis negara mati tak gerak, korporat asal dekat banyak ha. Bukan kita nak hina korang, tapi kena ingat Allah yang berkuasa. Jiwa kita hidup sekejap, balas budi Allah. Ni tak menentang perjuangan ulama. Masjid orang ngajar tak pergi, surau tak pergi. Kalau makan kenduri, perlih no. Daripada Kuala Kangsar perlih tahu tak berapa kilo? Berapa kilo? 315 kilo. Faham? Kuala Kangsar perlih. Gi. Pasal apa? Tak boleh tak gi anak belakang, bukan orang lain. Allah panggil sebelah rumah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Gi tak? Tak. Tok Bila bang daripada muda sampai gigi duduklah kocek Tok Bila. Faham? Tua dah Tok Bila, bola kocek terus gigi. Nak bang lakuk masuk. Faham? Sudah papung cabut bola kocek. Tak pergi juga. Bodoh punya manusia. Allah hidupkan dia. Bukan kata suruh hidup sejik tak balik. Gilah sekejap. Tak boleh 5 waktu, 1 waktu. Tak boleh sehari sekali, seminggu 2 kali. Nampak juga pergi masjid. Nak hidup. Orang ngajar fiqh tak mari. Ngajar Quran tak mari. Ngajar tafsir tak ada juga. Ngajar hukum hakam tak ada. Halal haram tak mari. Sahabatah tak mari juga. Dah bila nak mari? Mapuh bahan tanah baru mari sejid. Mati baru mari sejid. Siapa nak ajar mu dengar? Mati duduk sejid. Ada. Sombong dengan Allah. Dalam sombong dengan Allah, nak syurga Firdaus. Pening paling dengar. Nak. Batu hidup kita ni hidup sementara sahaja. Hidup yang sebenar, dia akhirat. Dalam syurga abadi. Nak kekal dulu kini selamanya. Ini sekejap je. Kaya lagu mana? Bish. Kalau ada amal, alhamdulillah. Kalau tak ada amal, berat nanang. Pakai Lamborghini Aventador 2.4 juta suti, 5,500 cc. Faham? 640 horsepower. Tapi tak ada semayang. Kena katak dalam kubur. Kena katak. Dah kalau kacik. Faham? Bawa kacik, Tuhan bagi pakai kacik je.
Bukan 6,600 cc, 660 horsepower. Dah semayang dah. Daripada Kuala Kangsar, daripada Ipoh pergi Kuala Lumpur direct, dak Mayasa, dak berhenti Mayasa. Baru kancil. Dak kenal dah sejik, lalu kau sejik, dak tengok Tok Imam duduk tepi pagar masjid. Warna sombong ah, pakai kereta benda. Bentley, dak. Bugatti Veyron, kan. McLaren, dak benda. Kancil. Baru pakai kancil, dak kenal dah masjid rumah Allah. Tu kata bodoh takabur, baru sikit tu hamba. Kata abang mu sibuk benar, tak pernah mari masjid, kuliah tak pernah ada. Abang aku sibuk, dia kontraktor, jangan main dia, kerja hebat dia. Kerja benda, tak pernah mari masjid. Oh, dia ni hebat, dia kontraktor lah. Dah dia buat benda, dia buat stadium kan, dia buat macam pagar-pagar sekolah, dia boleh projek. Baru buat pagar sekolah, dah gidah rumah Allah, bahala punya manusia. Tu yang keluar daripada perut makmu tu Allah. Yukhrijukum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut mak kamu. Bukan doktor, bukan Messi, bukan bidang. Allah awak keluar. Dan mana terima kasih pada Allah? Ada. Nah, turun pagi lalu kok surat, dak singgah, petang lalu sekali balik kerja. Nak singgah, sorry bah, sibuk. Tak ada kena-mengena, dia bukan AJK surat. Dia bukan imam. Ni orang yang biadab, kurang hajar dengan Allah Taala. Mengingat surah masjid tu rumah Tok Imam. Kalau rumah Tok Imam memang ada jemur spender Tok Imam situ. Rumah Allah tu, raja tidak cukup amal, raja diazab dalam kubur. Office boy apatah lagi. Perdana Menteri tidak ada amal, gelak kubur. Piung tak usah cakap banyak. Ada benda kita ni. Batu bila kita mati sama. Mari sama, balik sama. Tengah je lain. Mari semua telanjang bulat belaka beranak. Balik telanjang bulat pula kapang, bubuh dalam tanah. Betul tak? Ada. Habis ni. Tak usah takut. Bukan tak usah takut suruh duduk tengah jalan. Mana duduk tengah jalan langgar dia lari. Ustaz Azhar kata jangan takut duduk tengah jalan. Kan gitu tu bengong orang panggil. Mana janganlah kita takut. Melainkan hanya kepada Allah. Wa iyaya farhabun. Hanya kepada aku kamu perlu takut. Ni dok tengok cerita atu takut. Dia beli CD cerita atu. Lepas tu dia takut nak pergi kecing. Bodoh. Mung suka mung Dia beli CD RM5 kedai pasar malam cerita atu. Faham tak? Dia pun pasang. Bila pasang atu, dia takut pula. La ilaha illallah. Kan CD tu sekeping plastik, takut benda. Atu benda cuma tekan reject. Keluar tak atu? Tak, keluar CD. Mu masuk balik CD play, keluar atu. Mana betul dak atu dak mana mu takut. Ni pasal. Apabila kita nak jadi bodoh gitu. Dah kalau atu dalam TV, atu sungguh ke dia ambil berlakon ke orang? Ada movie yang dia ambil atu sungguh berlakon? Tak ada, orang. Pengarah dia diwi pakai ni, buat muka takut sikit, buat celok gini, buat rambut krebeh sikit, buat tangan, buat kuku gitu. Kan pakai plastik tu. Pengarah kata action. Kita sampai dak pergi kecing lah kain. Takut nak pergi kecing dapur. Bodoh sungguh. Tuhan mu dak takut hak sungguh. Hak lakonan mu takut. Menunjukkan otak kita ni sikit mereng. Baru nak cekek tu. Kak. Atu pun berhenti makan pisang. Faham tak?
Dia rehat sekejap, kaki nak berlakon pula. Betul tak? Atu minum kopi tau. Dah. Tapi kita bodoh ni takut. Panggil mak, panggil ayah nak pergi berak dapur. Bapa tengok cerita atu. La ilaha illallah. Hak sungguh mudak takut pun Allah Ta'ala. Nak? Atu yang ada sungguh kalau mari di rumah kita pun kita tak takut. Ada sungguh mari di rumah kita, balik karang. Nak? Atu mari. Kong. Siapa Atu. Atu mana pula? Mu jangan gurau gitu. Siapa? Atu. Kita buka ke pintu sikit nampak. Tak ada hal. Makhluk kau. Makhluk je macam kita kau. Macam kita sama-sama lemah belaka. Tanya dia, mula ni Atu. Kau rumahmu ni main kat lain. Kata gitu. Ni rumah KK. Tak takut. Iblis ni dua, yang tunjuk rupa, yang tak tunjuk rupa. Hanya bisik suara sahaja. Yang bahaya hak tak ada rupa. Yang nampak rupa tidak bahaya. Faham? Hak tu hanya ngosek gurau saja. Faham? Hak jenis hak duduk kat pusu-pusu bawah pokok, tepi kubur, hak tu jarang dah jumpa. Kapung-kapung ada seekor dua. Faham tak? Hak tu tunjuk rupa. Hak tu dia ambil tak duit kita? Tak. Hak tu dia suruh tak kita minum arak? Tak. Hak tu dia suruh kita main nombor ekor tak Atu tu? Atu bagi main nombor ekor. Ada tu. Hak tu dia bagi elang nak suruh kita takut, nak suruh lari. Faham tak? Tok Bila nak pergi bang subuh. Dia Tok Bila nak balik bayar mayang Isya, dia duduk bawah pokok depan rumah Tok Bila. Tok Bila gohit biskar, tengok Atu duduk atas pagar. Gitu. Demam Tok Bila atas rumah. Faham tak? Subuh esok Tok Imam kata, "Mana tak ada orang bang?" Tok Imam bang. Faham? Mana Tok Bila tak ada Orang khabar Tok Bila jumpa Atu malam balik mayang Isya. Orang pergi tengok belaka di rumah. Faham? Pergi tengok Tok Imam pergi tengok. Pukul 7 dah. Duduk selimut. Pucat putih. Hak tu gurau saja 2-3 hari baik. Hak tu tak suruh minum arak tu. Hak tu tak suruh rombok sejik. Hak tu eklang saja. Tu pun jarang dah ada. Faham? Hak tu hak tak nampak hak masuk di dalam hati kita. Lawang Islam, lawang ulama, lawang Quran, lawang hadis. Hak tu bahaya. Nak tu harta orang tu mung tipu boleh ke mung kat gini. Nak ni ada cang ni, peluang ni, datang rezeki jangan ditolak bah. Mu tukar nama anak dara, mu tukar mubuh nama mung, boleh ke mung kat gini 40,000. Hak tu bahaya. Tak nampak masuk dalam hati manusia. Hak ni kita ada ilmu, kita dengar dah, maka ini adalah suruhan yang jahat. Kita jangan ikut. Dan keluarga ni pula tumpang berseronok bangga dengan anak beranaknya yang telah dapat hukum masuk syurga. Na'udzubillah golongan yang kedua, fa amman wa amman utiya kitabahu wara'a zahri. Golongan kedua ialah mereka yang dapat surat amalan daripada belakang. Maka dia kata, celaka, punah dah aku hari ni, berat nanang dah aku hari ni, berat dah aku ni. Pasal payah ta'un subura, maknanya dia menyebut tentang kebinasaan. Aku kena bakar lah kayak gini.
Apa sebab? Innahu kana fi ahlihi masrura. Tu saja nak khabar. Sesungguhnya dia ni masa di dunia itu duduk berseronok saja dengan anak bini dia. Orang keluar pagi cari makan, dia keluar pagi. Petang orang balik ke anak bini pula, dia balik. Maghrib orang pergi dengar orang ngajar agama, dia tak pergi, berseronok dengan anak bini. Orang start kereta pergi surau, pergi masjid, dia start kereta pergi bahang ca kuih tiaw. Orang start motor pergi dengar kuliah tafsir, kuliah hadis. Pasal itu dah termasa orang mengajar. Maghrib sampai isyak, dak, dia bawa bini dia, anak dia, Tambung mall. Faham? Shopping komplek, hari-hari duduk berseleserang, duduk bergembira dengan anak bini. Tok bila duduk bang panggil mari semayang, duduk adab tali besing. Tak ada masa nak bahagian akhirat. Maka kaki boleh buku daripada belakang, maka dia akan masuk dalam api neraka. Learning kita tengok dalam Facebook, dalam blog, dalam internet. Nah, bila orang kata haram, habis pakat lawang. Bila orang kata tak boleh, oh marah. Nah, marah. Seolah-olah dunia ni hak tok dia. Dunia ni hak siapa? Hak Allah Ta'ala belaka. Tak ada orang milik. Hadza ardu milkun lillah, ini bumi milik Allah. Mari manusia mengada-ngada mengaku hak dia. Tu ikan dalam laut, dalam sungai, hak Allah. Makan ikan, hak Allah. Hidup udara, hak Allah. Makan ayam, hak Allah. Tapi lawang Allah. Tak apa sihat kan? Jadi sibuk nak gerbang pun tak. Orang korban dia korban. Orang ikut ulama dia ulama. Dah kalau lawan ulama, tak payah korban. Dah kalau lawan Islam, tak payah haji. Sebab iman kita sahih. Semuanya lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua kerana Allah, bukan kerana dunia. Ni tak takut tak boleh makan, takut tak boleh piti, takut tak boleh bantuan, takut semua. Dengar ada anak seorang nak atas sekolah pondok, oh mu dak siang, anak mu nak atas sekolah pondok tak ada sijil kat gini nak makan apa? Ramai suara-suara gitu. Nak tak usah tanya sekolah pondok nu dalam J makan benda. Hak dalam J nu, gangster dalam J nu. 13 tahun 6 sebatang, 18 tahun 7 sebatang. Makan nasi ke makan sekeru? Makan nasi ke? Betul tak? Dah kalau ngaji agama nak makan benda. Jadi tanya pula, nu dah siang bapa anak mu pergi atas sekolah pondok ngaji agama, tak ada sijil, bila-bila nak makan apa? Makan nasi apa dah? Pasal apa jadi syirik gitu? No, komunis Rusia yang maknanya jahat dengan Allah, tak mengaku Tuhan. Dia kata the God is dead, Tuhan sudah mati. Agama adalah heroin, candu, dadah yang mengkhayakan manusia. Jahat punya komunis. Allah beri makan pagi petang. Dah takkan anak kita sekolah pondok Allah dah beri makan. Betul tak? Dah. Biar cerdik kau kata. Nah, jangan dikata diperbodohkan oleh orang. Sebab tu turun Rasul, sampaikan wahyu supaya kita jadi cerdik. Tapi kita tak ikut wahyu, tidak cerdik. Nah, nak kerja, mu nak jadi benda, arkitek boleh, Islam tak marah. Nak jadi engineer boleh, doktor boleh, sastrawan boleh, pemuzik jalanan boleh, tak ada masalah. Tapi ingat, jangan lawang agama. Faham? Itu modal kita. Nah, modal kita tu je. Ni molek-molek ada. Lawang Islam, lawang ulama. Orang kata haram, lawang. Padahal Allah beri dia hidup. Sejam lah. Jadi sebelum terlambat tu saja kita ni hidup, sekejap saja. Esok kita mati. Dak esok lusa, dak lusa minggu depan. Nah, kalau dak kita MB mati dulu.
Kalau dah MB, JKK mati dulu. Mati belaka, betul tak? Mati belaka. Kita aling, mati. Jahil, mati. Dak semayang, mati kau. Semayang apa mati? Allah kandok, bukan kita yang kandok. Doktor mati tak? Doktor. Oh, doktor jangan main, jaga kesihatan. Dari rumah dia ada poster banyak dalam rumah. Kita pergi dah rumah doktor. Poster bab pemakanan. Kalau nasi kena buat gini, kena ada sayur ni, kena ada benih, kena ada selimah pula, kena ada vitamin, bitu begini, bitu begini, bitu begini. 48 tahun mati doktor. Paru-paru berair. Betul tak? Seorang tu dak jaga kesihatan tua dah. Umur 87 tahun. Isyak okok kuat pula kita jumpa dah. Faham tak? Dia kata isyak okok je tahun 20-an, isyak okok dah. Nak, siapa ketua tangan gini? Dak mati-mati. Dak pandai jaga kesihatan terus. Betul tak? Bukan kita nak khabar suruh pengotor tu, tidak. Tapi yakinlah segala-galanya Allah. Kita berikhtiar saja. Allah yang beri kita nyawa. Allah yang matikan kita. Jatuh daripada tingkat 18, pelik berkeliling, budak umur 8 tahun, patuh peha saja. Tingkat 18 bawah, esok terah tingkat 12 kali. Nampak? Budak cek 8 tahun, tingkat 18 jatuh atas simeng. Simeng pula, atas ming. Patuh peha. Nak, tapi seorang laki-laki dalam harian metro jatuh katil, mati terus. Tinggi 3 kaki saja. Allah yang hidup, Allah yang mematikan. Kalau Allah tak mau bagi mati, 3 kali baca Yasin, tidak mati. Tua dah Tok Nyang. Hari tu 2 kali dah panggil orang baca Yasin. Tak, pasal nampak nazak dah. Mata pun belalak dah. Ni yang ketiga panggil balik. Ayo long duduk Perlis balik, duduk Pulau Pinang balik, kerja cikgu sekolah di Johor Bahru bawa balik dah. Wak laju bawa kereta ni dan ke dah nak tengok Tok Nyang. Orang kata mata belalak belaka dah. Gua mana? Nyang gua mana dah? Nyang gua mana? Aku sampai KL dah ni. Dah lama dah 2 jam sampai. Nyang berat dah ni. Orang baca Yasin dah. 5 orang. Tok Imam ada, Tok Siok ada, JKK ada. Faham tak? Mari baca Yasin dah ni. Tengah-tengah baca Yasin, bangun molek Nyang. Faham tak? Bangun. Dok main lagi karuk kami dia. Faham tak? Molek-molek ada segar Tok Nyang. Faham? Bila Allah tak boleh matikan dia. Tapi bila Allah nak matikan, dalam sehat mati. Orang kaya umur 49 tahun, korporat, pendapatan 23-40 ribu ringgit sehari. Dalam bank ada 3-4 juta deposit. Pendapatan sehari 30 ribu, 40 ribu sehari. Bahkan sebulan. Sehari kita sebulan tak dapat 40 ribu tu bit tulang tokeng pun tak dapat lagi. Nak, baru 49 tahun tak baca surat khabar, sihat wal afiat. Balik meeting dekat hotel, duduk sekejap, bini buat air, sembang-sembang dengan bini, batuk sekali. Aduk-aduk. Faham tak? Esok katanya gua mana? Tan Sri. Tak. 2 kali batuk mampu halu. Tu tengok. Faham? Maka tak kiralah kita siapa-siapa. Ingat, rakyat Perak, rakyat Pahang, rakyat Terengganu, rakyat Kelantan, kita hamba Allah belaka. Hak bagian kerja, kerjalah. Hak bagian mengaji, mengajilah. Hak bagian projek lah. Ni jadi askar, ni jadi polis, ni jadi FRU, hak ni jadi mata gelap. Faham? Hak ni jadi ajak kau pandamu nak jadi bomber ke, jadi pemain golf kau pandamu. Tapi ingat, kita semua hamba Allah. Wajib kita bersama dengan siapa saja yang nak menegakkan agama Allah di atas muka bumi. Faham? Jadi insya-Allah sebelum kita baca soalan ni kita baca panjang sikit. Boleh sejam setengah soalan? Tak banyak mana.